Apa? Sarung ni. Tak ada lah. Apa? Yang ni dia nak terbang. Ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ma fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang wajibul wujud, wajib wujudnya. Wajibul wujud. Yang mana hayyun, Allah Taala itu maha hidup, tidak tertimpa padanya mengantuk maupun tidur. Allah Subhanahu wa taala hanyalah zat yang kekal. Adapun selain Allah akan musnah. Kullu man 'alaiha fan. Setiap makhluk yang berada di muka bumi ini dia akan musnah, hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan kekal hanyalah zat Allah yang maha mulia lagi maha agung. Bila kita teringatkan, kita sedekahkan Al-Fatihah ataupun amalan-amalan ataupun pahala kita belajar ilmu malam ini kepada almarhum Abdul Ghani, kita punya Tok Siak kita. Satu kali apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya dalam hadis tu, dia kata mengenai seorang wanita yang kerjanya adalah membersihkan masjid. Maka mereka kata beliau meninggal dunia. Jadi seolah-olah ataupun seakan-akan sahabat ni tidak meremehkan ataupun kata tidak ambil cakna. Dia kata alah siap je. Maksudnya macam tu. Dia kata alah kerja bersih masjid apa dia. Maksudnya macam tu. Nabi SAW kata apa? Sungguhnya aku lihat dia sedang menikmati nikmat-nikmat syurga. Kan? Jadi seorang walaupun dia khidmat, bersihkan masjid, bukakan pintu masjid, dia adalah orang yang agung ataupun mulia di sisi Allah. Pahala-pahala dia, Masya Allah, di sisi Allah itu sangat besar. Jadi semoga almarhum ditempatkan sama-sama dengan orang salihin insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sambung pelajaran kita Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Haji Sa'id Haji Ibrahim, mantan Mufti Negeri Sabah. Pada muka surat 5, Islam memandu manusia dunia dan akhirat. Betul Islam memandu manusia dunia dan akhirat. Jadi kita sebagai penumpang ataupun kita ni sebagai pemandu. Yang memandu kita adalah Islam. Jadi kalau selama mana kita di dalam kenderaan yang betul, insya-Allah kita akan sampai destinasi ataupun tempat tujuan yang betul. Dalam ajaran Islam, beramal dan bekerja untuk hidup di dunia dan di akhirat adalah tuntutan ilahi secara mutlak. Ini berbeza dengan agama lain. Kalau agama lain, dia beramal semata-mata. Siapa dia? Kita tengok pendeta.
Kita tengok yang perempuan tu, dia panggil apa? Kambiara apa? Yang duduk tu kan, dia duduk. Saya suka ulang lah ke cerita ni. Tahun 97 Persatuan Buddha datang kita punya sekolah, ma'had kita, bagi sumbangan. Jadi yang perempuan ni kita tanya dia, kenapa rata ni? Kenapa rata? Dia kata kita buang. Yang perempuan ni dia buang. Yang perempuan dia buang dia punya payudara, yang lelaki dia kasih, dia buang dia punya telur, supaya hilang nafsu. Ni bukan macam tu. Agama Islam bukan macam tu. Bahkan beramal dan bekerja untuk hidup di dunia dan di akhirat. Dia ada beramal dan dia ada bekerja. Dia balance tu. Dia tak ada beramal kan, sampai dia boleh terbang Sholin lah, dia boleh terbang pendeta tu. Kalau dia hembus kita je baik. Mana kata yang tu. Dia dah tak ada takluk dengan makhluk ni. Sampai dipanggil apa tu, dia panggil istidraj lah. Macam tu. Kalau kita tidak. Kita kalau tu, sebab tu kita punya almarhum dia buat Darus Syifa, Ustaz kita, Ustaz Ibrahim, sebagai peramal perubatan, supaya kita punya apa tu, ta'aluk hati kita ni betul. Kalau ada datang gangguan, bacaannya macam ni. Bacaannya daripada Al-Quran, daripada hadis, betul. Supaya tidak kita punya tu salah. Kalau tak kita pergi mana, jumpa Tok Bomoh, kita jumpa Tok Sami, ikutlah, asal baik dia kata. Para nabi dan rasul dan juga salafus salih. Salafus salih ni, salaf ni 300 dan ke bawah, 300 hijrah dan ke bawah. Lepas tu 400 hijrah ke atas, itu dia panggil khalaf. Dituntut oleh Allah Ta'ala beramal untuk hidup di akhirat sebagai darul baqa, ataupun dia panggil rumah yang kekal, dan bekerja untuk hidup di dunia sebagai darul fana. Yang saya baca tadi tu, kullu man 'alaiha fan. Dalam surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala kata kullu man 'alaiha fan. Itu yang panggil fana tu. Fana dia. Islam sebagai ad-din tidak menghalang manusia mencari kehidupan duniawi yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Cari dunia, tetapi cara dia cari itu jangan canggah. Dia cari itu jangan bercanggah, baik dia ustaz ataupun dia awamun nas, baik dia raja maupun dia rakyat, jangan canggah. Kita tidak boleh menafikan bahawa setiap orang yang beriman dalam hidup dan kehidupan mereka sehari-hari tidak hanya ingin memperolehi kebaikan dan kebahagiaan di akhirat saja, malah mereka juga ingin memperolehi kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia ini. Ini normal. Kita tak boleh kata ustaz kena zuhud, orang biasa boleh kaya. Jangan macam tu kan. Kalau kau nak kaya, kau jadi raja. Rakyat tak boleh kaya, tak boleh. Itu adalah masing-masing Allah Ta'ala beri rasa tu. Ini terbukti dalam doa yang termaktub di dalam Al-Quran yang dibaca oleh setiap orang Islam selepas mereka menunaikan fardu salah. Ini doa ni memang masyhur. Ketika mana tawaf, perbanyakkan Rabbana Atina ni. Ketika sa'i, ketika kita berada di sementara menunggu masuknya wukuf di Arafah, ni doa yang kita panggil paling banyak dan mudah kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan yang paling penting ke akhirat tu apa dia? Peliharalah kami dari azab neraka. Suratul Baqarah ayat 201 daripada juzuk yang kedua. Doa yang termaktub di dalam Al-Quran ini jelas menunjukkan setiap orang yang beriman ingin memperolehi kebaikan dunia, kebaikan hidup di dua negeri, yaitu negeri di dunia dan negeri di akhirat.
di mana Islam memandu manusia untuk mendapat kebaikan hidup di dunia ini dengan berusaha dan bekerja. Sekali kawan saya, orang budak ni dia drunker, biasa minum arak, kemudian taubat. Jadi dalam fasa dia bertaubat tu, ada kawan-kawan dia yang hasut. Punya dia runsing risau, dia telefon terus. Dia kata lepak kat ni. Saya kata jumpa dekat tom yam apa ni? Roast tom yam ya. Kalau nak ajak lepas ni boleh. Sampai pukul 10 kan. Kalau nak ajak lah. Dia kata sempat je ustaz ni. Jadi dia pun telefon malam, dia kata ustaz penting. Saya kata apa yang penting hangat ni? Sebab tu saya masa tu kelas kat Johor. Terus lari ke sini. Dia kata ustaz, saya ni pun nak taubat, saya tahu. Saya nak taubat tahu. Dia kata ada satu golongan kawan ni, dia kata apa? Engkau kalau nak sembahyang, hati kau kena bersih, dia cakap. Wah, sedap. Dia punya dalil tu sedap. Kalau kita dengar pun betul juga kan. Kalau kau nak sembahyang, jadi kau kena hati bersih. Jom ikut aku zikir. Jom ikut aku zikir. Jadi dia kata macam mana ustaz? Saya tak tanya banyak pun, saya tanya sikit je. Sekarang ni saya cakap, keluarga dia macam mana? Keluarga dia macam mana? Dan awak jumpa dia tu kat mana? Kita orang lepak kat kedai sambil isap rokok, tak sembayang. Dia kata dia budak ni dah memang tak sembayang. Keluarga dia tunggang langgang ustaz, dia cakap. Isteri dia balik rumah mak tua, anak pun dah pakai pamper, tak pakai baju. Dia kata agak-agak saya cakap, kalaulah orang jenis macam ni, awak nak ikut ke? Kalau logiknya tak ikut lah ustaz. Saya tak cakap hukum masalah nak sembahyang kena hati bersih. Kata dia pun betul juga, tak terfikir pula. Dia kata kata macam itulah. Sebab kita kena faham, orang yang mana betul dia punya syariat, dunia dia pun insya-Allah betul. Ni kalau syariat dia tak betul, dunianya jangan kisah dah, memang dia dah tinggal. Itu berlaku. Zikir je, tunggu hati bersih. Agak-agak bila nak bersih tu? Sembahyang indah, sedekah tidak, kan? Apa pun tidak. Tunggu langgang keluarga, nauzubillah. Lepas tu dia kata, kita bila ni lepas sembahyang, dia kata lepas sembahyang baca doa ni. Dan untuk kebaikan hidup di akhirat dengan beramal ibadat. Dunia berusaha dan bekerja, akhirat beramal ibadat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ni kita pun biasa dalam dengar khutbah hari Jumaat. Beramallah, berusaha dan bekerjalah engkau untuk mencari kehidupan di dunia ini seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Maknanya berkadar. Kalau hari ini tak dapat, esok boleh usaha lagi. Itu maksud dia. Ada orang dia salah faham pasal ni. Dia kata kita kena hidup seolah-olah hidup selama-lamanya. Hari ni pulun cukup-cukup, sembahyang tinggal dulu. Faham tak? Gaji ni nak bagi mak ayah, nanti dulu. Kan kena seolah-olah kita nak hidup lama ni. Bukan. Mana kata untuk dunia berkadar. Hari ni macam mana, okey, tak dapat, esok usaha lagi. Macam orang pergi jual kat pasar kan. Dia tak jual banyak-banyak, kalau tak dapat lagi, esok dia buat lagi. Macam tu. Dan beramal ibadatlah engkau untuk hidup di akhirat seolah-olah engkau mati besok hari. Untuk akhirat kena sungguh-sungguh, sebab esok nak mati ni. Untuk dunia berkadar, sebab esok boleh hidup, boleh lagi. Esok boleh usaha lagi. Tapi untuk akhirat kena sungguh-sungguh, sebab apa? Esok nak mati. Kan kita tadi tanya siapa yang baik dengan almarhum. Ada baru gurau lah, ada saya sedih kat lah pasal saya biasa sakat dia. Kan dengan cerita-cerita dia, biasa kalau ni saya punya pak mentua pun dia dah bila sakit jantung dia memang kuat ngantuk kan. Pasal jantung dia dah tak apa nak pam, jadi dia punya nafas tu dia tak sampai dekat otak. Jadi bila tak cukup oksigen dekat otak tu, dia akan cepat ngantuk lah. Sebab tu kalau orang dia punya bukan kalori, dia punya tu tinggi kan, dia cepat ngantuk. Kan. Oleh yang demikian,
Islam memandu manusia mencari rezeki yang halal untuk kebaikan mereka hidup di dunia, ialah berusaha dan bekerja secara halal pula. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, la an ya'khudha ahadukum, lam tu dipanggil lam takkid, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatiba ala dhahrihi, barulah dia punya khabar dia, khairun min ayyatiya rajulan a'tahu Allahu min fadlihi fayas'aluhu a'tahu aw mana'uhu, muttafaqun alaih. Okey, ada pernah tanyalah, dia kata, ustaz, muttafaqun alaih apa? Itu hadis yang ditakhrijkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim mengikut syarat mereka berdua. Maksudnya sesungguhnya bahawa mengambil seseorang kamu akan tali untuk mengikat kayu api, ni secara umum kerja di Arab sana, kayu-kayu api, maka dipikulnya kayu itu, fayahtatiba ala dhahrihi, di atas belakangnya, bawa macam ni lah. Ni kayu letak sini, kan? Maka dipikulnya kayu api itu di atas belakangnya adalah lebih baik daripada dia pergi meminta kepada seseorang yang telah dikurniakan Allah kelimpahannya. Pergi kat mana, tengok ada orang kaya, pergi cari, lalu dia meminta kepadanya, sama ada diberinya atau tidak diberi. Tak tahu lagi orang tu beri tak beri, tapi kalau kita usaha, insya-Allah kita dapat. Kalau minta ke orang, sekali memang bagi, 2 kali bagi lagi, 3 kali dia bagi ni. Kau nampak? Dia bagi juga, dia bagi ni. Kau nampak? Kau tak reti nak kerja. Badan muda daripada aku kan. Pandai nak minta. Sehubungan dengan ini, Rifa'ah bin Rafi' telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul kasbi atyabu? Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrurin. Rawahul Bazzar wal Hakim wa sahhahahu. Kita pun nak cerita tentang macam mana Imam Hakim dalam meletakkan status hadis. Dia sangat detail, dia dah macam Bukhari lah, Imam Bukhari. Dia sangat detail. Dia kata apa? Apakah, ditanya Nabi, apakah usaha yang paling baik? Atyabu, yang paling elok. Rasulullah SAW menjawab, usaha seseorang yang lebih baik ialah usaha dengan tangannya. Kalau kita tengok dalam hadis, hadis Imam Bukhari pun menyebut orang yang pertama diajar ni adalah dipanggil Nabi Daud alaihissalam. Kan? Wa alanna lahul hadid, kami lembutkan kepada Nabi Daud ini besi. Jadi dia akan bentuk dia kerja dia kimpalan besi. Nabi Daud alaihissalam. Riwayat Imam Bazzar, dan tiap-tiap jual beli yang jujur. Sekali seorang mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, aku ni selalu kena tipu, kena lebong, kan? Kena lebong, kena nawak dengan sayang aku, niaga kena tipu. Maka Nabi pesan, bila kamu berjual beli, maka kamu katakan la khilabata. La khilabata. Engkau jangan bohong aku ni nak niaga. Kena cakap macam tu. Jangan kita yakin je, tak apa, dia kawan kita, okey je. Rupa kawan makan kawan. Tu Nabi pesan. Kalau kau asyik kena bohong, kena cakap lah dengan dia. Kau ni tak bohong kan? Kita beli benda kan, tak bohong kan? Kau tak percaya aku. Betul kan, tak percaya, masa tak percaya. Kan kawan makan kawan kan, kita tak bertegur, payah. Cakap betul-betul. Clear lah. Habis, kalau tak, makan hati kan? Ingatkan dia tolong, rupanya bukan membantu, membantut. Islam agama fitrah, memandu manusia untuk mendapat rezeki dan kehidupan yang baik di dalam dunia. Bukan hanya dengan berdoa je, tetapi hendaklah berusaha dan bekerja mengikut kebolehan.
kelayakan dan kepakaran masing-masing. Jadi kalaulah berlaku dalam menghasilkan kepakaran itu bohong, dia tanggung lah. Kawan saya ni ditanya, saya dia kata aku ni nak dapat degree ni, tapi masa nak dapat degree tu aku ada membohong. Masa buat paper tu, nak buat presentation, sebelum nak presentation tu, paper tu aku ada bohong sikit. Aku ada suruh kawan buat. Saya kata kau tanggung lah. Kau tanggung lah. Ini benda kalau dah kadang ada yang terlajak tu susah kita nak. Pasal kita punya penggajian kerajaan ni diikut kita punya tahap pembelajaran tu, pendidikan tu. Ini kalau aku ada bohong dalam menghasilkan sijil tu, kita akan tanggung lah. Sebab dengan sijil tu nanti kita akan dapat rezeki. Rezeki tu pula pergi mana pula? Tu kita kena tengok balik. Ada orang dia walaupun tak ada tapi dia ada kelayakan, ada apa ni dipanggil pengalaman yang cukup. Jadi dibayar dengan pengalaman itu. Alhamdulillah. Itu kita ikutlah. Di mana Khalifah Umar bin Khattab mengingatkan dan berkata, la yaq'udu ahadukum an talabir rizqi yaqulu Allahumma rzuqni, duduk saja. Duduk saja mu. Faqad alimtum anna as-sama la tamturu dhahaban wala fiddatan. Dia kata apa? Seseorang kamu tidak boleh mencari rezeki dengan duduk diam. Janganlah berduduk diam dengan mencari rezeki. Jangan duduk saja, duduk tidur kan. Sambil dengan hanya berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, berilah aku rezeki ya Allah. Berilah aku rezeki ya Allah. Maka sesungguhnya kamu telah mengetahui, faqad alimtum, kamu dah tahu, kamu dah yakin. Senang kata terjemah dia. Annas sama, bahawa langit yang kamu tengok ni, la tamturu, tidak menurunkan zahaban, hujan emas, wala fiddatan, dan juga tak menurunkan hujan perak. Duduk saja, tadah. Kenapa? Alhamdulillah abang tadi tadah hujan emas. Tidak. Mana dia tu? Dan Ibnu Mas'ud juga berkata, inni akrahu an ara ar-rajula farigha la fi amri dunyahu wa la fi amri akhiratihi. Sesungguhnya aku merasa benci, menyampah, tak suka melihat seseorang duduk berdiam diri, membuang masa tanpa berusaha dalam urusan dunianya dan tidak beramal dalam urusan akhiratnya. Dunia rugi, akhirat pun rugi. Dan Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya sebagai nasihat, wahai anakku, kayakanlah dirimu dengan pencarian rezeki yang halal. Kayakan tu daripada apa? Dari kepapaan. Bukan macam tu. Kaya tu supaya istighna, tidak meminta. Tidak meminta, bukan. Kerana tidaklah ada seseorang yang berhajat kepada orang lain kecuali mereka yang ada padanya 3 perkara. Kalau dia buat yang itu juga, mesti dia ada tiga perkara ni. Dia ada problem. Pertama, nipis agamanya. Nipis agamanya. Allahu Akbar. Kedua, lemah akalnya. Dah tak boleh nak fikir ke? Kita tengok kita punya rakan-rakan yang kerja pilot kena berhenti. Apa dia buat? Niaga burger. Niaga lah, ikutlah apa. Kawan-kawan saya yang mutawif ada juga. Kan yang buat ni, Grab ni. Ada kat ustaz kita sekarang ni, ada kat Raja sini. Pagi dia ngajar, malam dia ada buat Grab food. Ada. Sebab jangan tak apalah. Okey, tak ada. Kena bijak kan. Kalau tak, yang lemah ni dia relax. Tak apalah, dah takdir. Kan. Ni PKP pun kita tak tahu ni. Ni 18 lagi 3 hari. Moga-moga tak adalah lepas ni kan. Jadi kita tak tahu hukum Allah. Tapi kita kena bersedia. Dan yang ketiga, hilang maruahnya. Kau tak tahu malu ke minta-minta ni? Kan? Kau tak tahu malu ke? Tak tahu malu, yang penting ada. Dan terlebih besar dari yang 3 perkara ini ialah ringan pandangan manusia terhadap dirinya. Na'udzubillah. Dah tak ada orang rasa hormat dengan
dengan dia. Tu saya segan kalau nak sebut, kan? Memang tak sebut sini. Kalau boleh sebut tepi-tepi. Kan? Jadi dah, sebab dia akan rasa macam kau ni macam minta-minta pula, kan? Kau dah kenapa? Macam tak ada cara lain ke? Seolah-olah begitu. Islam juga memandu manusia untuk mendapat kebaikan hidup di akhirat, ialah dengan beramal ibadat. Amal ibadat tu macam mana? Yang berasaskan keimanan dan ilmu pengetahuan. Jangan ibadat sembrono. Tak mau. Mereka yang hidup beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat Allah darjatnya di hari akhirat kelak. Firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Suratul Mujadalah. Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu beberapa darjat. Dah ada iman, ada darjat dah. Tambah ilmu, lagi tinggi darjat dia. Orang-orang yang beriman, yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya dan yang mendapat kebaikan hidup di akhirat, ialah mereka yang beramal dengan amalan-amalan yang saleh di dunia ini. Firman Allah Ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Suratul Kahfi ayat 110. Sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Dia jangan angan-angan mat jenin, nak jumpa dengan Allah, nak rindu Allah, tapi tak buat amal. Mat jenin kan, nak kahwin dengan anak raja, duduk kat pangkin. Lepas tu jatuh buah kelapa. Kan? Ataupun dia sendiri jatuh, naik pokok, baru nak ambil kelapa, berangan. Kan? Tak nak macam tu. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, bolehlah disimpulkan, diringkaskan, seseorang yang akan mendapat kebaikan hidup di dunia dan di akhirat ialah mereka yang berusaha dan bekerja untuk hidup di dunia ini, dan beriman, berilmu, beramal dengan amalan yang saleh untuk hidup di akhirat. Barulah belen. Jangan kerja menggila, Zuhur tak kenal semayang, tempat sampai pejabat tu dah buatkan tempat semayang. Buat tak nampak je. Pasal tempat semayang tu tepi pantry je, tepi dia punya tempat makan je. Buat tak nampak je kan. Jadi bos nak sembayang pun segan, yang pekerja nak sembayang pun bos tak sembayang. Sama-sama segan, sama-sama tak sembayang pula dah. Kan? Patutnya bos okey ni kita nak sembayang. Tak pun anak buah, bos kalau kita sembayang ramai-ramai ni best ni. Sembayang ramai-ramai. Patutnya macam tu. Ini pakak segan. Pakak segan, sama-sama tak sembayang, nauzubillah. Dengan amalan yang saleh, di mana mereka itu dijanjikan oleh Allah menjadi ahli syurga. Dia kena gabung. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Surah Muhammad ayat 12. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang saleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ini hanyalah sebahagian daripada ayat-ayat itu. Kan banyak lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal kedua, pengenalan akidah tauhid dan keistimewaannya. Pengertian akidah ataupun tauhid dan keistimewaannya. Akidah atau tauhid mempunyai pengertian yang sama, iaitu ilmu yang menyelidiki ataupun yang meneliti dan memeriksa kepercayaan seseorang berkaitan dengan ketuhanan, tempat dia bergantung, kerasulan, siapa yang pandu dia, dan sam'iyat, perkara-perkara yang diterima dengan pengkhabaran, dengan dengar, dengan dalil-dalil yaqiniyah, dengan dalil-dalil yang diyakini, yang akliyah berbentuk logik, dan nakliyah yang dinukilkan Al-Quran dan hadis. Akliyah ni logik,
Boleh tulis. Sekarang kita baca sekali lagi, ngulang kan tak faham. Naqliyah tu daripada Al-Quran dan hadis. Dia daripada perkataan asal dia naqal. Dia nukil daripada Al-Quran dan hadis. Tu naqliyah. Yang boleh menghilangkan semua keraguan yang ada di dalam hati seseorang manusia. Akidah tauhid adalah suatu ilmu yang mendedahkan kebatilan. Yang ini batil. Tak boleh buat ancak, tak boleh buat semangat harimau, tak boleh puja kubur, tak boleh puja laut, macam-macam lah. Dia kata yang buat ancak tu kan, buang sial. Kita Melaka dulu pun ada. Kalau kita tanya orang lama ni, Melaka berlaku ni di tepi-tepi pantai, sisiran pantai sana. Tu berlaku. Bila kita belajar tauhid, oh ini batil. Keraguan, mendedahkan keraguan dan pendustaan orang-orang musyrikin terhadap orang-orang yang beriman yang mempercayai Allah, Rasul-Rasul, kitab-kitab Allah, tentang hari akhirat, qada dan qadar yang tersebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerupai seorang Arab bertanya mengenai Islam, iman dan ihsan. Ni memang kalau kita baca hadis ni memang Imam Bukhari letak mula-mula. Kan? Dia tu dia panggil dia apa ni syadidu bayadis thiyabi wa syadidu sawadis sya'ri. Dia datang dekat Nabi tengah ramai-ramai ni, tengah kelas-kelas ni. Contohlah kan, dia datang. Jadi sahabat kata dia ni tak tahu orang mana ni. Kan, nak kata orang Madinah kami tak kenal. Nak kata orang musafir, rambut dia bersisir indah, baju dia putih. Kalau musafir baju dah berhabuk. Itu mula-mula tu datang. Syadidu sawadi sya'ri. Lepas tu syadidu bayadus thiyabi, sangat putih bajunya, sangat rapi sisir rambutnya, sangat hitam. Nak kata orang sini bukan, kan? Nak kata orang musafir pun bukan. Padang pasir kalau kita jalan, insya-Allah lah baju putih kita pakai sehari, cuba rendam, insya-Allah. Tengok macam mana dia punya naik, dia punya habuk dia. Jadi dia tanya tentang apa? Tentang iman. Mal iman, Rasulullah menjawab mengenai iman, antu'mina billah, kamu beriman dengan Allah, wa malaikatihi, kamu beriman, wa malaikatihi itu dia ataf. Dia antu'mina bi malaikatihi, antu'mina bi kutubihi. Jadi lafaz amanah tu dengan dia berkait ataupun panggil muta'alliq dia dengan ba. Saya dia muta'alliq dengan ba. Pasal ada tu'mina ni dengan makna tak percaya. Yang ni dia makna dengan beriman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kitab, Zabur, Taurat, Injil. Rasul dia 313 atau 314 atau 315. Wal yaumil akhir, hari akhir ataupun ataupun hari kiamat. Banyaklah dia punya nama dia. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, kamu beriman dengan takdir, baiknya dan buruknya. Baiknya dan buruknya. Jadi sam'iyat tu dekat nota kaki bawah tu dia kata perkara-perkara yang ghaib, ataupun dia panggil dalam istilah lain maghibat. Maghibat, perkara-perkara yang ghaib yang hanya didengari melalui Quran dan hadis, seperti syurga, neraka, mahsyar. Mahsyar ni padang berkumpul, mizan, timbangan, sirat mustaqim, itu sirat, titian sirat, dan lain-lainnya. Benda tu semua adalah sam'iyat, maghibat, mana nampak syurga. Beriman dengan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan beriman dengan takdir,
baik dan jahat. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu dipanggil muttafaqun alaihi. Akidah ataupun tauhid mempunyai peranan penting untuk menetapkan keimanan di dalam hati seseorang serta meyakinkan wujudnya Allah. Dan mentauhidkan Allah. Pertama yakin, kedua kita esakan Allah. Orang-orang yang beriman mempercayai dan meyakini wujudnya Allah dan mentauhidkannya serta mengiktikadkan, berpegang teguh bahawa Allah Ta'ala itu bersifat kamalat, sifat kesempurnaan, dan Allah Ta'ala itu tanazzuhu anin naqasi. Allah Ta'ala itu maha suci dari sifat kekurangan. Sedikit kurang pun kita tak boleh sandarkan pada Allah. Kita, Masya Allah, memang banyak kurang. Lepas tu kalau orang dia menghayati tasbih itu, dia takkan tinggal tasbih lepas solat tu. Dia takkan tinggal. Subhanallah, maha suci Allah. Ya Allah, aku ni maha tak suci ya Allah. Kadang buat dosa banyak. Zina mata terlihat yang kau larang. Zina telinga terdengar kadang-kadang ngutuk orang, ngumpat orang. Zina mulut. Mulut ni mencaci orang, memaki orang. Ada je tak kena. Alhamdulillah, segala puji milikmu ya Allah. Segala keji milik aku ya Allah. Aku ni mana ada yang baik? Mata bertaik mata, gigi taik gigi, telinga taik telinga. Taik aja daripada atas sampai bawah. Tu kalau sedar tu. Kalau tak sedar, subhanallah, subhanallah. Kalau tak sedar, tu dia kena hayati tu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Aku ni Allah Maha kecil, kecil. Sekira-kira kalau kita ni daripada kecil mani tu, siapa pun tak nak ambil. Cuma Allah muliakan kita, jadilah kita orang. Mana kalau kita hayatilah. Kalau tak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku zikir paling kuat ni. Tengah zikir pun tak kabul lagi. Macam tu kali. Apa tu main phone tu apa ni? Ini aku je seorang buat tasbih. Tasbih pun tak ada. Tengah zikir pun tak kabul lagi. Na'udzubillah. Tu kalau dia panggil penghayatan tu kan. Tu dia datang penghayatan. Kalau tak ada, dia tengah-tengah tu. Tang-tang tu juga dia kenakan orang. Ni masa tu. Ya Allah. Tu dia punya kena rasa tu. Mana kita tadi? Akidah tauhid juga mempunyai keistimewaan yang unggul. Pasti saja setiap ilmu tu dia ada keistimewaan. Kita tak kata mana-mana ilmu, dia mesti ada keistimewaan. Kerana di dalam akidah atau tauhid dibahaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan, di mana masalah-masalah ini tidak dibahas secara khusus di dalam ilmu-ilmu yang lain. Kalau fiqah, masalah kita punya amalan harian, kecuali di dalam ilmu akidah dan tauhid. Keistimewaan akidah dan tauhid yang membahaskan keimanan adalah terkandung dalam firman-firman Allah Ta'ala berikut. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah SAW telah beriman. Rasulullah SAW telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Ini antara punca penyelewengan agama ataupun fahaman siapa tu? Ibu Yati. Itu berlaku. Profesor tu kata apa? Muhammad kan Nabi Allah, Isa kan Nabi Allah. Dia keliru. Dia keliru. Sedangkan bila datang Rasulullah Muhammad, semua agama itu telah mansukh, pengamalannya mansukh, habis. Yang amal masa tu dia dapat pahala, dia dapat syurga. Yang amal masa ni dah tak ada. Sebab Rasul itu dia bawa syariat.
Tapi dia pening. Kan? Tu kalau logik ni tinggi sangat, pening dia. Tu pening. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Ni dia dengar, lepas tu dia putau. Dia dengar, lepas dia putau. Kami pohonkan keampunan-Mu, wahai Tuhan kami, dan kepada-Mu jugalah tempat kembali. Masuklah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kita habiskan sampai tajuk tu ya. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah imanmu kepada Allah. Kamu dah beriman, betul? Tapi kena tetapkan juga macam mana belajar, selalu muzakarah tentang nama Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah. Dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Beriman, yakin itu daripada Allah. Dan siapa yang kufur ingkar daripada Allah, siapa yang ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat. Siapa yang cakap? Allah yang cakap. Dia beriman dengan Allah tapi tak beriman dengan kitab-kitab, tak beriman dengan rasul, maka akan sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Kelantan royak, Terengganu kata sesat barat. Sesat barat. Tak tahu ke mana ni. Sesat sampai barat tak tahu ke mana. Itu panggil sesat barat. Firman Allah Taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Suratul Baqarah ayat 177 juzuk 2. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadap muka ke pihak timur dan barat. Ini ada cerita dia. Ini tak sempat dah. Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah. Itu kebajikan sebenar. Kepada hari akhirat, segala malaikat dan segala kata kitab dan sekalian Nabi. Walaupun dia tidak teratur, kemudian datangnya hadis itu tertibkan untuk susunan berimannya kita kepada rukun iman yang telah disusun oleh ulama kita. Wallahu taala alam. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita muzakarahkan hari ini menambah keyakinan kita kepada Allah, menambah baik amal kita kepada Allah, dan semestinya kita sentiasa buat persiapan untuk kita menuju akhirat. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung denganmu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', daripada hati yang tidak ada sifat takut, wa min nafsin la tashba', daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, wa min du'ain la yusma', daripada doa yang tidak didengari dan tidak diterima. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.